Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ya, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ma taufiqi illa billah, ya. Jadi kita sama-sama insya-Allah, ya, mulakan pengajian kita malam ni. Kalau dah bersedia, ya, kita seperti mana kita dah janjikan, ya, ada sharing patutnya ni kan. Ya, bukalah suratul Ahqaf tu, ya. Jadi tak pun nak kena cari dulu suratul Ahqaf ni. Jadi jangan apa kita panggil, ya, jangan lupa kita sudah sampai ayat yang ke berapa? Hari ni 14 Ustaz. Ini 14, ya. Mana Ustaz punya perkata ni, ya, sekejap, ya. Jadi 14, ayat ke-14, ya. Yang pada minggu lepas punya kalau ada apa-apa nak tanya, ya, tentang hal tu, ya, antaranya yang berkaitan dengan adverb tu, ya. Mungkin ramai yang mungkin tertanya-tanya, ya, pasal apa dia jadi adverb, ya. Jadi adverb ni dia akan datang selepas verb, ya, seperti mana apa ni objek, ya, objek akan datang selepas verb, begitu juga adverb akan datang selepas verb juga, ya. Cuma kadang-kadang verb tu tak nampak jelas, itu saja yang sikit high level lah, ya. Kalau kita nampak jelas macam zahaba fi'lun madin kan, zahaba kataba roja'a tu senang, ya. Tapi kalau kita tak nampak tu, kerana kadang-kadang dia ada perkataan lain tapi berfungsi, ya, berfungsi sebagai verb tu, ya, dia merangkumi perkataan verb tu. Yang itu yang susah sikit, itu je lah, ya. Okey, ya, kita apa ni buka masing-masing tuan-tuan dan puan-puan, ya, buka masing-masing punya kitab Al-Quran, ya. Dan insya-Allah Ustaz akan share, ya, surah yang ke-46 suratul Ahqaf ayat 14, ya. Ke hari ni 15? 14 14, Ustaz. 15. 14. 14, ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ulaika, ya, ulaika dia termasuk apa ni noun, ya, yang berada dalam bentuk abnormal. Ulaika, ya, mereka itu, dan dia tak boleh berubah. Ulaiku, ulaiki tak boleh, dia hanya satu baris. Maknanya dia memang confirm sebagai apa ni abnormal noun yang hanya boleh dibaca dengan satu cara, ya, ulaika, mereka itu, dan dia merujuk kepada plural, ya. Jadi ulaika, mereka itu yang kedudukannya tidak terlalu jauh, ya. Kalau haula, ya, ulaika haula, ya, tu mereka itu juga tapi agak jauh sikit, ya. Jadi ulaika ni secara umum dia abnormal noun, ya, dan dia merujuk kepada, kita panggil macam dalam bahasa Arab kita panggil isim isyarah, ya, untuk penunjuk, kata nama penunjuk dipanggil. Kata nama penunjuk, ya. Macam kita kata haza, ini, itu kata nama penunjuk tu. Ini adalah sebuah buku. Itu adalah sebuah meja. Jadi ini, itu, ya. Mereka itu, mereka ini, itu semua dalam bentuk noun, ya, kata nama. Tetapi dia berkait dengan isyarat penunjuk. Ya. Dalam bahasa Arab kita panggil isim juga. Tapi isim isyarah. Ya, dalam bentuk penunjuk. Kalau dalam bahasa kita, ya, kita panggil tadilah, ya, noun juga tapi abnormal noun, dan dia merujuk kepada plural. Ulaika tak boleh berubah, memang satu cara je. Ulaika ashabul jannah, ya. Ashabul jannah adalah satu frasa yang terdiri daripada compound noun, ya. Ashabu dia first noun, al jannati second noun. Ya, macam mana kita nak tahu dia first noun, ya? Apa ciri-ciri first noun? Apa ni Tan Sri? Apa ciri-ciri first noun Tan Sri Asma? First noun yang pertama apa dia? Tan Sri? Ada ke Tan Sri? Sorry, sorry, sorry. Ya, Di Domah, ujung ayat tu, tak mesti domah. subjek. Ke subjek. Dia bukan subjek. Subjek itu adalah ulaika. Oh, mereka. Ashabu ni dia jadi predikat, cerita. Adalah, mereka itu tu lah dia punya subjek dia. Mereka itu Oh, adalah para penghuni syurga. Jadi okay. Ashabul Jannah tu, para penghuni syurga tu, dia jadi predikat. Dia domah tu pasal predikat. Tetapi, ya, tak mesti dia domah, ya. Dia boleh fathah, dia boleh kasrah.
Yang Sorry penting Ustaz, ada call in ya. Sekejap. yang penting tu apa tuan-tuan? Tak apa. Tuan-tuan dan perempuan yang lain. Yang penting tu first noun tu mesti apa? Dia tak ada Tiada tanwin alif lam. Noun tak ada Tak ada tanwin. tanwin. ataupun alif lam. Dia tak ada doma, dia tak ada tanwin, dia tak ada alif Tanwin lam ada alif lam. ataupun tak ada tanwin, dan dia juga apa ni, apa lagi kita kata, boleh baris, tak ada masalah. Ashabu, ashabah, ashabi, kat sini memang ashabu lah sebab dia predikat. Predikat dia mesti macam subjek, ya. Jadi oleh kerana subjek tu baris doma, ulaika ni tak nampak lah pasal dia abnormal. Asalnya ulaiku lah tu, patutnya ulaiku. Tapi tak boleh ulaiku. Mana ada ulaiku. Jadi kita kena kita kena berpada dengan ulaika saja. Tetapi kita tahu dia domah. Ulaika tu domah tu. Pasal apa dia domah, sebab dia adalah subjek. Subjek mana ada fathah, mana ada kasrah, tak ada. Betul. Itu Okey. yang tadi confused tu kata ashabu tu rasa macam subjek, tapi Kan. jadilah ulaika tu jadi Sebab kalau dia subjek, dia kena duduk di beginning Depan. of the sentence. meaning of the sentence. Oh. Ya. Jadi dia adalah predikat, dan predikat barisnya domah juga. Dia sama dengan subjek. Cuma sebab subjek tu kita tak nampak dia punya domah, maka kita tak perasan. Ya. Sebenarnya ashabu tu dia first noun. Kerana apa dia first noun? Sebab bila dia compound, dia kena duduk di tempat pertama. Dia first noun kan, ya. Dan first noun tu tidak boleh ada alif lam, tak boleh ada tanwin. Ya, tu je. Ya, itu antara ciri-ciri dia. Okey. Untuk second noun boleh ada alif lam, boleh. Boleh ada tanwin, boleh, tapi either or lah. Kalau kita letak alif lam, al-jannati, tak boleh lah tanwin, al-jannatin, tak boleh. Tapi kalau kita nak letak tanwin, kita kena buang alif lam. Ashabu jannatin. Ya, jadi ashabul jannatin dia ada sedikit berbezaan dengan ashabul jannah. Sebab kalau al-jannah dia spesifik syurga mana? Syurga Firdaus contoh. Dia dah spesifik. Tapi kalau ashabul jannatin maknanya para penghuni mana-mana syurga. Asalkan syurga je jannatin. Tuan-tuan boleh tak beza antara alif lam jannah dengan alif lam dengan jannah tak ada alif lam ada tanwin? Kalau Haji Asy'ari boleh beza tak? Boleh beza? InsyaAllah boleh. Ustaz dia jadi Kalau ada lam, ada alif al lam. kan? Tak ada. Macam mana? Kejap. Haji Asy'ari. Ya, sekali lagi. Kalau ada alif lam, dia tak ada tanwin. Okey. Kalau dia tak ada alif lam, dia ada tanwin. Okey. Tapi Sebab dia spesifik. Alif lam tu spesifik. okey. Kalau tanwin? Kalau tanwin itu general, dia umum. Umum ya. Contoh tadi Ustaz bagi syurga tadi. Kalau al-jannah maknanya spesifik syurga. Syurga Firdaus ke, syurga Ma'wa ke, syurga Naim ke, ya, dia dah spesifik. Jannatul Naim spesifik. Jannatul Ma'wa spesifik. Ya, Jannatul Firdaus spesifik. Tapi kalau tak ada alif lam, it can be any syurga, any paradise. Sama ada syurga Adenin ke, syurga Ma'wa ke, ya, syurga apa lagi, syurga Firdaus ke, tak peduli. Jadi itu beza ada alif lam ataupun tak ada alif lam. Tetapi So- boleh tak dua-duanya jadi apa? Jadi second noun boleh. Ya Kak Bidah? Maaf Ustaz, saya nak tanya. Sebab macam al tu, al is macam the. So the jadi spesifik sebab tu dia jadi macam a specific jannah lah kan? Betul. Itu yang saya nak tanya. Terima kasih. Ya. Okey, ada siapa nak tanya lagi? Alif lam tu bukan general ke? Sebab Ustaz tadi katakan kalau al-jannatul, kalau ada tanwin baru dia spesifik. Kalau saya silap dengar. Silap dengar. Silap dengar Kalau ada alif lam tu lah spesifik. Sebab the Al-jan tu para penghuni syurga. ashab tu. Syurga apa? Syurga Firdaus ke? Syurga tu? Kena tengoklah ayat tu. Ya, kena tengoklah ayat sebelum tu, ayat selepas ni baru kita tahu. Tapi kita di sini nak bagi tahu bahawasanya dia dah spesifik syurga. Kalau syurga jannah apa ni Firdaus lah. Ya, kena tengok sebelum dan selepas ni. Bini bincang pasal apa ni. Baru kita tahu syurga yang mana satu. Tapi yang pasti dia dapat syurga yang khusus. Maknanya dia punya kedudukan tu sudah ditetapkan pada tempat tersebut. Ya, dia boleh upgraded boleh. Ya, tapi itu nanti kira bicara tu di syurga nanti. Ya, di apa kita panggil? Yang penting dia masuk dalam syurga tertentu. Cuma tak pasti syurga yang mana lah. Ya, tetapi dah spesifik. Okey. Okey.
Ya. Jadi yang penghuni itu ashabu tu yang penghuni. Al-Jannah tu syurganya. Ashabu tu lah penghuninya. Ya, ashabu. The word ashabu tu lah merujuk kepada makna para penghuni tu. Pasal apa para penghuni? Sebab ashabu tu plural. Apa plural apa tu Kak Abidah? Ashabu tu, what kind of plural is that? Plural apa tu? Broken plural. Kak Abidah? Bukan plural. Broken plural tuan-tuan ya. Jadi ashabu ya. Kalau singular apa Kak Zainab? Singular untuk ashabu. Singular sahibu. Sahibu betul ya. Sahibu kalau dia singular, kalau dia punya plural jamak dia ashabu ya. Jadi sebab itu kita letak perkataan para. Para di situ menunjukkan ramai ya. Macam kita kata para nabi ramailah ya. Mana anbiya. Kalau kita kata nabi saja dia singular seorang, tapi kalau kita kata para nabi ya al-anbiya ramai. Okey ya. Jadi al-jannah clear, dia second noun, boleh ada alif lam boleh kerana spesifik. Okey, seterusnya ya, ulaika fungsi dia sebagai subjek, ashabul jannah sebagai predicate. So sentence tu dah complete dah. Mana kalau kita kata ulaika ashabul jannah sudah boleh wakaf dah ya. Tetapi macam biasalah ya, takkan pendek sangat ayat tu. Allah nak sambung lagi cerita tentang ashabul jannah tu. Secara umum para penghuni ya syurga tertentu nanti, Firdaus ke syurga mana pun ya, mereka akan khalidin ya, mereka akan kekal fiha di dalamnya ya, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya ya. Cuma persoalannya sekarang ialah pasal apa baca khalidina, pasal apa tak baca satu lagi cara nak baca khalidina apa kat rumah? Khalidina ataupun Khalidun. Khalidu. Khaliduna ya. Cuma kalau Khaliduna kita baca dia sebagai subjek. Kita baca dia sebagai dua. Tapi kalau Khalidina maknanya dia mesti jadi sesuatu ni. Dia jadi apa? Jadi objek ke ya, mungkin dia jadi adverb ya, ataupun dia jadi apa? Dia ada fungsi dia lah ya. Khalidina. Sebab kalau tidak dia mesti dibaca Khaliduna. Kalau tak ada sebab, dia akan balik pada hukum asal dia. Keadaan asal dia. Apa dia? Mesti khaliduna. Sama ada dia jadi subjek at the beginning of the sentence, ataupun dia jadi dua. Kalau dia datang selepas daripada, dia datang selepas verb. Verb tak ada kat sini. Ulaika ashabul jannah, mana ada verb? Tak ada verb. Jadi khalidina bukan adverb. Bukan apa kita panggil, dia bukan dua. Tak boleh. Ya, sebab tak ada verb. Ya, jadi sebab tu dia bukannya verb. Dia bukannya apa kita panggil ya, dia bukan subjek atau bukan dua, dia mesti benda lain ya. Ayat yang ke-14 ya. Siapa nak agak apa sebenarnya khalidina tu, dia punya Objek. fungsi apa, Objek. fungsi dia apa? Objek. Kalau dia objek mesti ada verb depan, verb tak ada. Sebab kalau objek mesti ada verb. Ulaika Adjective. noun, ashabu noun, al-jannati noun, khalidina noun. Mana verb? Tak ada verb. Jadi khalidina bukan fa'il sebab tak ada verb. Khalidina juga bukan apa ni objek sebab dia tak ada verb. Macam mana kita nak kata dia jadi apa? Jadi objek, tak boleh. Dia jadi apa tu? Tuan-tuan, teka lah. Dia adjective ke Ustaz? Dia Sebab jadi apa? adjective sebab dia describe the ashabul jannah. Tak boleh ya. Macam mana kita nak kata dia sebagai adjektif? Sebab kalau dia adjektif dia mesti ikut baris ashabu. Pasal ashabu ya, ashabu tu dia dalam bentuk nominatif. Mungkin tuan-tuan dah lupa. Nominatif kalau dhammah ya, accusative kalau fathah ya, kemudian apa satu lagi ya, apa satu lagi di bawah tu ya, dia baris bawah pula dia ada tiga kan, dia ada nominatif ya, kemudian Genitive. accusative, satu lagi apa, Genitive. genitif ya, baris bawah. Jadi ashabu dia nominatif, maknanya dia bukan apa kita panggil, dia tu dalam keadaan nominatif. Khalidina tu kalau kita kata dia adjektif, dia menerangkan ashabu tu, dia mesti dalam keadaan khalidun. Sebab khalidun tu yang nominatif. Khalidun adalah nominatif. Kat sini tak boleh.
Khalidina bukan nominatif tu. Bukan tuan-tuan. Try lagi. Ya, apa lagi? Try. Siapa nak cuba? Ya. Kak Norma, cuba. Kak Norma, cuba. Substitute kan Ustaz? Dia jadi apa? Substitute. Tak tahu Ustaz. Khalidina, ya. Dia jadi apa? Ya, Khalidina tu jadi adverb lah. Adverb. Ya, Oh, sebab adverb. kita Tapi mungkin... tak ada verb Ustaz. Itulah isu yang besar. Tak ada verb. Ya. Itulah isu besar yang menjadi masalah kalau kita terjemahkan apa kita panggil hal tu. Dia dalam bahasa Arab dia panggil hal ni. Hal keadaan, ya. Hal keadaan tu antara terjemahan untuk hal keadaan dalam English adalah adverb. Ya. Tapi masalahnya dia tak ada verb kat situ. Ya, sebab tadi ya Kak Nap dia jawab Khalidina tu jadi objek. Memang tak boleh sebab tak ada verb. Ya. Jadi kalau nak kata dia sebagai dua fa'il pun tak boleh juga sebab tak ada verb. Ya. Tapi kalau ustaz kata dia adalah adverb, tuan-tuan dan puan-puan akan tanya, ustaz kata tak ada verb, pasal apa dia boleh jadi adverb? Adverb mesti datang selepas verb. Okey. Yang itulah masalah bila kita terjemahkan ya, hal tu sebagai verb. Jadi sebagai adverb, sorry. Ya. Jadi maknanya tak boleh sekadar menterjemahkan adverb tu, hal tu sebagai adverb. Tak boleh. Sebab nanti ada masalah macam ni lah. Ya, sebab kita dah janji dah adverb mesti datang selepas verb. Ya, contoh kita kata I came late to class. I came. Came tu verb. Late tu adalah adverb kan? Ya, ada verb dia. Kalau kita kata ya, contoh objek ya, apa kita panggil ya? I saw ya. I saw people praying in the mosque ya. Saya melihat ya sekumpulan manusia sedang sembahyang. Sekumpulan manusia itu jadi objek. Okeylah jadi objek sebab ada perkataan saw. Ya. Tetapi sekarang ni tak ada verb. Itulah masalah kalau kita terjemahkan. Ya, ustaz dah banyak kali dah mikir apa benda kita nak terjemahkan hal ni. Tapi untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya Khalidina tu dalam bahasa Arab kita panggil hal. Hal tu maknanya hal keadaan. Ya, contoh ustaz terjemahkan ya. Ulaika mereka itu, orang yang beriman tu, ya, mereka itu ashabul jannah akan menjadi para penghuni syurga yang nanti di syurga esok, ya, hal keadaan mereka kekal di dalam syurga tu. Jadi hal keadaan. Kalau kita terjemah sebagai adverb, tak cukup sempurna. Pasal apa? Boleh terjemah sebagai adverb, tapi tak ada verb dia. Tuan-tuan nampak tak masalah yang kita hadapi kat sini? Kak Macita nampak masalah dia? Sebab verb tak ada. Tapi kita terjemah sebagai adverb. Tuan-tuan nampak tak? Kalau tak nampak, Ustaz terangkan lagi. Nampak Ustaz. Ustaz. Ustaz, Ya. kalau bahasa Arab dia hal keadaan tu apa Ustaz? Hal. Alif lam, hal. Nama dia hal. Oh, hal tu bahasa Arab dia. Bahasa Arab dia hal. Bahasa Melayunya hal keadaan lah. Ya, mana dalam keadaan apa? Dalam keadaan. Ya, kalau hal bahasa Arab, bahasa Melayunya dalam keadaan. Ya, bahasa orang putihnya apa? Yang paling dekat kita kata adverb lah. Ya, tetapi kalau adverb, tuan-tuan bisa akan tanya pasal apa tak ada verb depan dia. Memang betul, memang tak ada verb. Jadi tak boleh juga nak terjemahkan solid dia sebagai adverb, tak boleh tuan-tuan. Memang susah. Ya, biasanya adverb tu dia boleh, ya. Dia fit into the definition, tapi kat sini tak boleh. Jadi memang kita kena terjemahkan kepada bahasa Arab, dia adalah hal. Dalam bahasa Melayu dia ialah apa tadi? Ya. Apa bahasa Melayu dia? Hal dalam keadaan. Dalam keadaan. Dalam keadaan. Tuan-tuan kena terjemahkan. Ya, dalam keadaan. Jadi mana ayat yang ke-14 ini ya boleh kita terjemahkan sebagai Khalidina tu hal ya dalam bahasa Melayunya dalam keadaan. Tambahlah. Ya, dalam keadaan. Ya. Kena tambah. Ya, dalam keadaan kekal ya. Ustaz pun kena tukar ni. Ya, sebab ni terjemahan ni Ustaz buat masa projek ya. Ini lama punya projek ni ya. Projek ni 10 tahun yang lalu Ustaz buat. Ya, jadi tak ada review balik. Jadi bila tengok dalam Ustaz punya database ya, tengok ya dalam desktop Ustaz ada. Oh, Ustaz kata boleh guna ni. Ya, cuma macam tadilah nak kena banyak tokok tambah sikit. Jadi tuan-tuan kena tambah Khalidina tu dalam keadaan kekal. Pasal apa tak baca Khaliduna? Pasal dia bukan subjek dan dia bukan dua, ya.
Jadi bila dia bukan subjek, dia bukan dua, ya, kita kena baca dia khalidina. Kalau khaliduna subjek, kalau khaliduna dua, ya. Ataupun kita boleh jadikan dia sebagai adjektif. Tapi kat sini tak boleh, dia bukan adjektif. Ya, dia adalah hal keadaan. Maknanya dalam keadaan. Jadi tuan-tuan letak dalam kurungan besar hal, ha alif lam. Terjemahan bahasa Melayunya dalam keadaan. Ya, bahasa Inggerisnya boleh letak adverb tapi kena letak question mark besar sebab dia tak betul-betul fit into the definition. Tak boleh, tuan-tuan. Ya, ada kelemahan. English ada kelemahan. Nampak sangat English tak boleh jadi bahasa Quran. Ya, bahasa Arab yang boleh jadi bahasa Quran sebab dia tak boleh menjelaskan. Ya, tak nampak dia punya logik, tuan-tuan, ya. Tapi ustaz faham, ya, kalau pelajar jawab sebagai adverb walaupun tak ada verb di depan, ya, kerana terjemahan dia hal ataupun dalam keadaan, ustaz terimalah, ustaz bagi markah penuh juga. Ya, tak ada masalah. Okey, ada apa nak tanya? Khalidin. Siapa nak tanya? Ustaz, Ya. apa cakap active participle? Kalau active participle, dia terjemahan betulnya adalah fa'il. Fa'il, active participle. Dia fa'il. Ya, fa'il tu maknanya dua pelaku dia. Dia kena khaliduna. Sebab fa'il, active participle tak boleh khalidina. Tak boleh. Ya, itu yang lebih tepat. Ya, sebab lawan bagi active participle adalah passive participle. Kalau active participle tu fa'il, ya, pelaku dia, maka passive participle adalah maf'ulun bihi ataupun dia punya objek dia. Ya, itu antara, kalau kita nak pergi lebih detail lah, ya. Kak Zainab tengok dekat ni ke? Dekat apa ni, apa Quran apa tu? Corpus. Ya. Corpus kata, ya. Tapi ya, Ustaz tengok kitab yang lebih besar, ya. Ada 30 juzuk depan Ustaz. Ya, Ustaz ada satu kitab yang sangat menarik tapi dalam bahasa Arab lah. Ustaz tunjuk je lah, ya. Ya, ni Ustaz dah photostat. Ustaz pun ada kitab asal dia, tapi Ustaz photostat aja. Lagi besar sebab kitab asal tu dia kecil, ya. Jadi Ustaz besarkan. Nama kitab ni adalah Mu'jam I'rab Al-Quran. Dia 30 juzuk. Ya, tebal lah. Ya, dia agak tebal. Dia kejap tunjuk balik. Nampak tak? Okey, ya. Macam mana nak tunjuk? Dia agak tebal lah, ya. Ada, ya, ini yang dikeluarkan oleh Syekhul Azhar, ya. Ni Ustaz beli di Mesir lah dulu. Ya, dia ada lebih kurang berapa muka surat. Dia ada 800 lebih muka surat. Dia i'rabkan Quran ni 30 juzuk. Daripada Al-Fatihah sampai An-Nas, ya, ada 114 surah, 30 juzuk. Dia pergi satu-satu perkataan tu diterjemahkan, ya. Jadi yang lebih tepat adalah hal keadaan ataupun dalam keadaan ataupun, ya, kita bolehlah terjemah sebagai adverb sementara lah sebab tak ada perkataan lain. Ya, tapi kalau active participle Ustaz kurang setuju. Ya, walaupun, ya, di situ dia tulis. Jadi kalau Ustaz jadikan kitab ni sebagai rujukan lah, ya, sebab ni Arabic Syekhul Azhar yang buat. 100% Arabic Dia Arabik semua memang. Sebab tu Ustaz tak cadangan pada tuan-tuan, ya. Pasal dia semua Arabik. Dia punya terjemahan apa semua tu dalam bahasa Arab. Ya. Okey, tak apa tuan-tuan, ya. Nanti Ustaz dulu pernah ada siapa bagi contoh, ya. Ada satu kitab lama-lama lah, ya. Tapi dalam English, ya. Dia Arab Quran juga. Ya. Cuma Ustaz tak ingat kat mana ada orang bagi pada Ustaz lah dulu lama dah, ya. Ustaz tak ingat masih ada simpan ke tidak. Apa ni, for the time being, kalau ada soalan silakan. Ada apa-apa? Sambil Ustaz cari-cari ni. Ada apa? Ulaika tu untuk both feminine and masculine kan? Betul. Dan boleh campur. Sama ada semua lelaki, semua perempuan atau lelaki perempuan campur. Boleh. Yang penting dia plural. Ada lain silakan. Ustaz, Ya. ashabu tu boleh mudhaf, jannah tu boleh mudhaf ilahi ke Ustaz? Yang mana sekali lagi? Ashabul jannah, first noun tu, boleh kita kata dia mudhaf dan jannati itu mudhaf ilahi. Memanglah dalam bahasa Arab itulah dia, ya. Ustaz terjemah First noun tu mudhaf lah. First noun, Okey, second noun. Ustaz. Ya. Baik. Terima kasih Ustaz. Ya, sama. Jadi dia punya apa kita panggil, ya, dia punya apa kita panggil, dia punya buku tu ada, ya. Cuma terjemahan tu tak pasti sama ada. Itulah sebab kebanyakan, ya, yang terjemah ni
Kadang-kadang ada, kadang tak ada. Tapi kebanyakannya dalam bahasa Melayu, Ustaz ingat ada ya. Kalau nanti Ustaz share lah, Ustaz cari balik. Ya, dia ada terjemahan. Terjemahan dan juga dia punya i'rab sekali. Ya, i'rab tu maknanya dia punya analisis lah macam kita sebut ni. I'rab ni analisis. Dia jadi mubtada, dia jadi subjek, dia jadi predicate, dia adjektif, dia adverb tu semua tu ada. Ya, ada dalam pasaran nama dia i'rab Al-Quran perkata ya. Ini mungkin daripada Indonesia lah Ustaz rasa ya. Ustaz ada jumpa ni insya-Allah nanti Ustaz share lah. Bagus juga buku ni ya. Cuma Ustaz tak pasti berapa jilid. Ya, dia ada berapa jilid semua. Yang pasti dia mungkin lebih daripada 3 atau 4 jilid lah ya. Sebab apa? Sebab dia 30 juzuk ya. Cuma dalam bahasa Arab dia buat ringkas-ringkas. Ya, dia macam contoh ya. Macam objek contoh kan. Objek dalam bahasa Arab dia panggil maf'ulun bihi, dua perkataan. Tapi dia letak mimba je. Jadi sebab tu ringkas boleh 30 juzuk dalam 600 muka dah siap dah. Ya, sebab dia pakai short form ya. Cuma kita nak kuasai lah short form tu. So dia ada apa penjelasan tentang short form tu. Kita kena kuasai short form tu baru boleh baca. Ya, dia akan ambil masa sikit lah ya. Okey, selesai ya. Khalidina fiha di dalamnya. Di dalamnya nya tu merujuk kepada apa? Ya. Nya tu kepada apa? Syurga. 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 Mengapa ha alif? Sebab syurga tu al-jannah. Feminin. Ada tak marbutah, dia feminin. Okey, selesai ya. Jazaan. Ustaz letak sebagai balasan. Jazaan sebagai balasan. Ya, agak-agaknya apa jazaan tu? Ya. Sebagai apa tu? Jazaan. Ya, dia sebagai balasan. Pahala? Sebagai apa? Pahala. Betul, ya. Dia punya ni, fungsi sebagai apa? Macam Khalidin dia. ni. Oh, Ya, dia sebagai apa? tanwin dia. Dia jazaan. Pasal apa dia tanwin fathah? Yang pasti dia bukan subjek. Kemudian dia bukan apa lagi? Kalau jazaan dibaca dengan tanwin fathah, maknanya dia bukan subjek dan dia juga bukan apa? Satu lagi. Tamyiz. Bukan. Nanti Tamyiz jawab juga. soalan Ustaz. Kalau dia jazaun, dia subjek ataupun Dua. jazaun, Objek. subjek ataupun dua. Objek. Dia dua je ada. Oh, Subjek ataupun dua. Subjek sebelum verb ya ataupun tak ada verb ataupun sebelum predikat. Kalau dia dua dia datang selepas verb. Biasanya macam tu. Kalau jazaan confirm dia bukan subjek dan juga dia bukan dua. Ya, dia mesti ada lain. Dia objek. Contoh, ya. Dia boleh jadi objek, dia boleh jadi adverb, ya, ataupun dia boleh jadi tamyiz, ya. Jadi apa? Ya. Apa yang munasabah? Tadi kita dah baca hal. Ya. Jadi dia adalah betul lah ya. Kak Nak jawab tadi kan? Apa Kak Nak? Jazaan Tamyiz. tamyiz ya. Dia adalah distinguisher. Distinguisher ya. Dia distinguishkan. Sebab kita kata mereka kekal di dalamnya ya. Kekal di dalamnya sebagai satu balasan bima ya terhadap apa yang jadi tak boleh terjemah B tu dengan lah ya. Jadi B tu bima terhadap apa yang ataupun disebabkan apa yang. Kalau disebabkan boleh B. Tuan-tuan boleh terjemahkan B tu disebabkan. Jadi mereka itu, jadi orang yang beramal soleh itu, mereka ini adalah para penghuni syurga ya dalam keadaan kekal dalam syurga tu nanti sebagai balasan bima disebabkan oleh ya apa yang B itu disebabkan oleh ya apa yang kanu ya dulu mereka telah ya'malun mereka buat mereka kerjakan. Pasal apa ya'malun? Sebab mereka buat secara continuous dulu masa mereka hidup di dunia. Sebab syurga ni balasan selepas kita mati. Ya, jadi mereka dulu masa di dunia. Kat mana kita tahu dulu? Kanu tu, kanu. Kanu tu kana campur home. Kana ya telah kalau home mereka. Jadi kanu dulu mereka, pernah dulu. Ya, ya'malun mereka kerjakan secara berterusan. Jadi kerjakan bukan kerjakan saja, kerjakan secara berterusan, konsisten. Sebab itu kanu ya itu dalam bentuk past tense, ya'malun dalam bentuk present tense. Tapi dia bukan present tense sekarang, present tense dulu masa dia hidup dulu. Ya, boleh tak? Tuan-tuan faham tak? Ya'maluna tu. Ya. Kak Nusiah faham tak? Ya'maluna. Ya'maluna tu fi'il, ya'maluna tu dia present tense,
Tetapi Faham. dia didahului oleh past tense, kanu. Faham ya? Okey, Ya. Alhamdulillah. Jadi pasal apa ya'malun? Sebab ramai. Pasal apa kita tahu dia ramai? Kanu, kalau dia seorang, kana. Kalau dia dua, kana. Panjang. Ya, kaf, nun, alif. Kalau kanu, mereka. Ya, bila mereka, ya'maluna lah. Ya, kalau kana, ya'malu. Kalau kana, panjang, ya'malani. Tapi kalau kanu, ya'maluna, ramai. Ya, habislah ayat tu. Kita ulang balik. Ulaika, dia adalah subjek, ya, dan dia abnormal noun, tak boleh dibaca dengan 3 cara, tak boleh, 2 cara pun tak boleh. Ashabul jannah, ya, dia predicate. Ashabul jannah tu predicate. Dua-dua perkataan tu, compound noun tu. Cuma compound noun tu boleh dipecah pada dua. Yang pertama kita panggil first noun, ya, ashabu, tak boleh ada alif lam, tak boleh ada tanwin, dan dia berada dalam keadaan domah. Sebab apa? Kerana dia adalah predicate. Predicate dia akan ikut subjek. Tapi subjek tak nampak ulaika, tak nampak ulaiku, pasal dia memang tak boleh, dia abnormal noun. Jadi ashabu tetap merupakan predicate, dia adalah first noun, tak boleh ada alif lam, tak boleh tanwin. Al-jannati second noun, boleh ada alif lam, tak boleh tanwin, ya, kerana dah ada alif lam. Either or, kalau tak nak alif lam boleh letak tanwin, tapi maknanya berubah sikit. Dan baris bawah al-jannati. Ya, okey, clear. Kemudian kita ada khalidina. Patutnya khaliduna. Kalau khaliduna, dia subjek. Dia dua. Kalau khalidina, dia boleh jadi apa? Ya, mungkin dia boleh jadi objek, tapi tak ada verb depan. Ya, mungkin dia boleh jadi apa lagi? Ya, boleh jadi tamyiz, tak sesuai kat sini. Tapi boleh tak dia jadi hal keadaan? Ya, dalam keadaan boleh. Ya, kita panggil dia sebagai hal dalam bahasa Arab. Ataupun dalam keadaan bahasa Melayu. Ya, English dia bolehlah letak adverb sementara, temporarily, ya, sebab kita tak tahu perkataan lain. Fiha, fi, di dalamnya, kekal mereka dalam keadaan kekal di dalamnya, di dalam syurga. Kerana apa? Ha alif, kerana merujuk kepada al-jannah. Al-jannah itu adalah, ya, feminine noun, ya. Okey. Jazaan sebagai balasan, tamyiz, bima, dengan sebab apa yang kanu mereka dulu ya'malun sentiasa lakukan. Ada apa soalan tentang analisis dan makna? Kalau ada soalan. Ya, Tan Sri ada? Tak adalah. Tak ada, Ustaz. Nak cuba Okey. faham. Boleh ya? Sikitlah benda ni. Okey ya. Kita try Ustaz, balik. Ustaz, Okey. boleh Ya. Ustaz repeat yang tadi balik macam-macam Ustaz cakap pasal kanu, kana tadi Ustaz. Kalau Malu. ya, asalnya kaf alif nun kana kan? Tuan-tuan boleh salin. Yang pertama kaf alif nun kana. Kalau kana singular. Kalau dia dual, kaf alif nun alif. Kana panjang. Ya, kana dua, ya, dua orang. Dia kita panggil dual. Kalau tiga atau lebih, kanu. Kalau kana singular, huwa. Kalau kana panjang sikit, dia huma, dua orang. Orang. Kalau kanu dia ramai, apa dia? Hum. Okey, kana, huwa, kana panjang. Huma, dua orang. Kanu, hum, ramai. Okey, ya. Jadi di sini kanu. Sebab apa kanu? Sebab nak kenakan dengan ya'maluna. Ya'maluna kan dia present tense, tapi untuk plural kan? Ya'maluna, plural. Mana kita tahu dia plural? Ada waw nun dekat belakang. Ya. Ya. Jadi ya'maluna, ya. Dia bukan noun ya, dia present tense. Pasal dia mula dengan hamzah nun ya ta. Cuba tengok depannya ada ya. Hamzah, a, nun, kami, ya, ya, huwa, dan ta, apa ni, dia perempuan, ya, apa hiya. Jadi ya'maluna itu untuk plural. Jadi bila ya'maluna plural, dia kenalah kanu. Tak bolehlah kana huwa. Kalau kana, huma. Ya, tapi kalau ramai, kanu. Barulah kena kanu ya'maluna. Baru kena. Kanunya pun untuk plural, ya'maluna pun plural. Kanu past tense plural, ya'maluna present tense plural. Okey, Kak Norma. Faham Ustaz. Terima kasih Ustaz. Ya, sama. Orang lain ada apa nak tanya? Untuk ayat 14? Ya. Bima tu B tu kenapa tak B tu dengan? Bukan mesti dengan. Tak boleh terjemah lah kan. Sebab bahasa Arab ni tak boleh terjemah. Hukum asal dia haram, tuan-tuan. Ya, hukum asal terjemah ni haram.
Ya, tapi disebabkan tak ada cara, macam mana kita nak bagi orang bukan Arab untuk faham? Kena terjemah lah. Jadi terjemah tu hukum asal adalah haram. Maknanya semua orang kalau dia masuk Islam wajib belajar bahasa Arab. Kalau kita peganglah pada fatwa tersebut, ramai orang berdosa, tuan-tuan. Ya, orang yang dah meninggal dunia tak belajar bahasa Arab, semua pakat berdosa. Ya, kalau nak kira lah. Tapi kita tak peganglah pandangan tersebut. Ya, kita ambil pandangan yang kedua yang mengharuskan terjemahan bagi orang yang tak belajar bahasa Arab. Nak buat macam mana? Ya, orang yang dah meninggal dah kan dulu-dulu tak ada peluang nak belajar. Nak buat macam mana kan? Jadi kita ambil pandangan kedua yang mengatakan bahawasanya hukumnya adalah harus. Harus saja, bukan sunat. Ya. Hukumnya adalah harus. Harus tu yang menunjukkan bahawasanya boleh. Maknanya acceptable. Ya. Permissible. Tapi dia bukan recommended. Bukan. Ya. Sebab tak ada cara orang nak belajar bahasa Arab. Ya. Nak faham Quran. Sebab faham Quran tu wajib. Tapi macam mana cara untuk faham Quran? Antaranya belajar bahasa Quran sampai pandai. Kalau tak boleh, kita kena tengok terjemahan ataupun translation. Itulah yang kita ambil pendekatan tu kat Malaysia. Kalau tidak, tak boleh. Sebab tu orang tanya, Ustaz pernah cerita dulu. Ya, kelas harfiah. Ya, Ustaz pun mula dengan harfiah dulu masa belasan tahun dulu. Ya, masa umur 18, 19 tu belajar harfiah. Jadi bila kita belajar harfiah tu, ya, kita belajar terjemahan lah. Harfiah tu kita terjemah word by word. Word by word. Ya, word by word. Bila kita terjemah word by word, ya, dia akan bagi kita vocabulary. Ya, tapi macam tadilah sebab kita belajar, Ustaz belajar umur 18, 19, kita tak ada masalah keluarga, tak ada masalah apa lagi. Ya, so dia senang lah absorb. Ya, jadi perkataan-perkataan tu kita dah terjemah sebiji-sebiji. Kita mula dengan Fatihah. Kalau kita khatam Al-Baqarah pun dah cukup bagus dah. Ya, sebab vocabulary kita dah cukup banyak. Al-Baqarah 286 ayat. Ulang-ulang. Ulaika ni tak tahu berapa kali kita jumpa. Ya, Ashabul Jannah berapa kali jumpa. Ya, Khalidina berapa kali jumpa. Ya. Sebab tu kalau kita khatam harfiah untuk Al-Fatihah dan Al-Baqarah sebenarnya dah cukup dah. Kita dah ada working knowledge of Arabic language dah cukup dah, tuan-tuan. Bukanlah cukup tu makna 100%. Tapi kita kata 60 to 70% kita dah cover dah. Yang lain tu kita boleh buat sendiri. Naik balik Ali Imran, lagi pandai lah. Naik An-Nisa, ya, naik Al-Ma'idah sebagainya. Oh, terlagi besar lah, tuan-tuan. Ya, jadi lagi pandai. Sebab tak ada cara. Ya. Tapi, ya, bagi orang yang daripada sekolah agama, daripada pondok dan sebagainya, dia memang belajar bahasa Arab tu daripada awal. Jadi tu senanglah sikit. Ya, senang sikit. Ya, sebab dia memang dah belajar pada awal. Tapi kalau orang yang tak ada asas, ya, dia kena belajar harfiah terjemahan ataupun macam kita buat. Yang kita buat ni sebenarnya adalah part of harfiah sebenarnya. Subjek harfiah. Ya, dulu ada tuan guru mengajar harfiah ni. Ya, di Negeri Sembilan, ya. Tapi dia dah meninggal dan dia punya anak-anak murid lah mengajar. Ya, tapi subjek harfiah ni dah tak popular macam dulu. Kalau zaman ustaz, ya, tahun 80-an tu memang kita kata memang popular lah. Ya, ramai orang belajar. Ya, ramai orang suka belajar. Doktor, medical doktor pun belajar. Ya, ada engineer sebagainya. Sebab tu masa tu orang nampak, ya, itu cara yang mudah untuk faham Quran. Tetapi tak cukup harfiah aja. Sebab banyak perkataan dalam Quran kita tak boleh translate directly, tak boleh. Kita tak boleh buat direct translation, tak boleh. So, kena ada benda lain lagi. Macam belajar balaghah. Itu kena tinggi lagi lah. Ya, itu kena tinggi lagi. Dia akan ambil masa lah, tuan-tuan. Tapi, ya, dalam hidup kita ni, memang kita kena habiskan masa untuk belajar Quran. Ya, sibuk macam mana pun, tuan-tuan, kita kena ambil masa, spend some time belajar. Ya, kalau kita mati ketika kita masih belajar, mudah-mudahan, ya, Allah ampun dosa kita, Allah maafkan kita. Sebab kita tak habis nak buat macam mana kan. Ya, tapi yang penting usaha kita, intention kita. Okey, ya, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi, bima, B, seperti mana kata Kak Nap, pasal apa tak terjemah dengan B tu makna dengan. Macam tadilah, ya. Terjemahan tu boleh dengan, boleh disebabkan oleh. Sebab ba tu ada banyak jenis. Ada ba dengan makna dengan, ada ba dengan makna disebabkan oleh, ada ba dengan makna terhadap, macam-macam ba tu. Ya, macam kita kata, macam fi lah kan, fi. Fi boleh pada, fi boleh di dalam, ya, sebab fi kan, fi pada. Boleh kita kata pada, ya, pada wajahnya, ya, terdapat cahaya kita kata, ya, pada wajahnya. Kita tak kata di dalam wajahnya, kalau dalam wajahnya dalam tu. Jadi pasal apa kadang-kadang terjemah di dalam, kita bergantunglah. Kalau mereka kekal di dalam syurga, takkan pada syurga. Jadi tengoklah kesesuaian dia Kak Nap. Kita kena tengok kesesuaian terjemahan tu.
Sama ada kita boleh pakai pada ataupun di dalam. Boleh pakai dengan ataupun disebabkan oleh. Itu jawapan dia Kak Nak. Boleh? Boleh Ustaz, Ustaz. Terima kasih. Ya sama. Ada orang lain Ustaz, nak tanya? Ya. fa'alu dengan amalu maksud dia sama ke Ustaz? Atau ada lain ke? Yang mana? Sekali lagi. Fa'alu dengan amalu. Taf'alu. Taf'alu. Fa'alu. Oh, fa'ala. Fa'ala ya, okey lah. Fa'ala Dengan dengan? amala. Amala lah dengan amala. Maksud dia sama Oh. kan? Kalau fa'ala dengan amila. Bentuknya amila. Bukan amala. Oh. Amala tak ada. Amila. Okey, dia Secara mengerjakan juga, umumnya sama. dia melakukan juga kan? Betul. Betul, Kalau kadang-kadang ada fa'ala banyak pun. meaning sama lah Ustaz kan kadang-kadang. Tapi tengok kesesuaian perkataan kadang-kadang. Ya, dia memang macam sama. Tetapi kadang-kadang ada perbezaan. Macam kita kata macam takut kan, perkataan takut. Ya, boleh makna takut tu apa? Ya, macam ittaqullah pun takutlah pada Allah. Tapi takut pada Allah bukan makna kita lari. Takut pada Allah kita kena pergi dekat pada Allah. Tapi kalau takut pada pada binatang buas, kita lari pada dia. Jadi konsep dia tu kadang dua-duanya terjemahannya takut, tapi takut pada siapa? Takut pada Allah, kita pergi dekat dengan Allah, berzikir, kita amal banyak, kita sedekah, kita sembahyang sunat kan? Itu makna takut pada Allah. Kerana kita takut Allah seksa kita kalau kita tak buat amal. Tapi kalau takut pada binatang, ya, kita tak boleh pergi dekat, kena faham kita kena lari pada dia. Ya, kita kena pasang unggun api supaya dia takut. Jadi walaupun ya kita kata perkataannya hampir sama tetapi fungsinya berbeza-beza. Ada beza pasti. Kalau kita jumpa ni kita boleh tengok lebih detail ya. Boleh tak terjemah ya? Mungkin Kak Majita akan tanya. Boleh tak kanu ya'malun kita terjemah kepada kanu yaf'alun? Secara umumnya boleh ya. Secara umumnya boleh. Ya, tetapi sudah tentu Allah yang Maha tahu mengapa ya'maluna tu lebih diutamakan. Ya. Macam amal ni biasanya merujuk kepada apa yang kita sendiri buat. Kita buat ya amal tu. Tapi kalau yaf'alun contoh, yaf'alun ya macam seolah-olah kita buat kepada orang lain. Kita buat juga tapi buat kepada orang lain. Kalau ya'malun kita buat untuk diri kita sendiri. Kita buat baik, kita memanglah macam sedekah kan. Sedekah memang betul lah. Bila kita buat tu tapi pahala pada diri kita. Ya, cuma kita buat untuk orang lain lah. Sebab apa? Sebab bila kita bagi duit, dah tentu kita bagi pada orang lain. Orang lain dapat manfaat kan. Dia ada sedikit banyak perbezaan. Nanti insyaAllah kalau kita jumpa, kita akan pergi lebih detail. Okey, ada lain? Silakan. Ya, sama. Ada apa, tuan-tuan? Okey, kita move on pada ayat 15. Ya. Ustaz, jangan marah. Kanu ya'malun Ustaz. Yang mana? Maaf Ustaz, Ya. saya kurang faham macam mana nak bezakan kanu is past tense dan ya'maluna is present tense. Daripada maksud ke? Daripada penggunaan tadi. Ya, maksud satu sebab kanu dia memang untuk past tense. Sebab kana kan. Kana tu kan past tense 3 huruf. Kaf, alif, nun kan. Dia memang past tense. Jadi bila kana tu past tense, yang datang selepas dia, walaupun ya'maluna tu present tense, tetapi kerana dia preceded by past tense, dia akan jadi past tense. Ya'malun tu akan jadi past tense. Dia tak boleh jadi present tense. Ya, walaupun ya'malun tu asalnya present tense, tapi sebab preceded by past tense, so dia makna past tense juga. Cuma pasal apa kita gunakan present tense? Kerana masa dia hidup dulu, kalau dia solat, dia berterusan daripada dia akhir balik sampailah dia wafat. Ya, dia meninggal. Ya, dia sentiasa buat. Sebab tu kita perlukan perkataan present tense. Tetapi present tense yang preceded by past tense. Tuan-tuan, ya. Ada tak beza past tense semata-mata dengan past tense, ya, past tense plus apa ni present tense? Mestilah ada. Kerana ya'malun tu, ya, kita gunakan ya'malun untuk apa? Untuk memberitahu masa orang tu hidup dulu, orang beriman tu, dia buat tu continuously. Kalau kanu saja, makna pernah buat. Ya'maluna tu dalam keadaan konsisten, sentiasa. Jadi ada fungsi dua-dua tu. Kanu untuk past tense, ya'maluna untuk consistently, ya, apa ni, doing that. Tapi apa ni, masa dia hidup dululah, ya. Okey, Kak Bidah, boleh? Okey. Ustaz. Ya. Ustaz, ini bukan Ya.
fa'al for this sentence kah? Yang mana? Fiha, ini fa'al. Tadi Ustaz kata dalam ayat ini tak ada fa'al dia kan? Ini bukan fa'al kah? Kanu ya'malun. Fa'il dia tersembunyi, hidden. Mustatir. Oh. Oh, not, this is not fa'al for this sentence. Fiha jaza'an bima kanu ya'malun. Dia bukan fa'al kan ni? Not Yang the mana verb fa'il? for this. Yang mana satu? Kanu ya'malun. Bukan fa'al kah? Kanu past tense. Past tense, but itu bukan perbuatan dia, bukan fa'al kah? No. Oh, fa'il. Maksudnya fa'il, Fa'al. perbuatan. Ya, Ha. betul. Betul. Kanu ya'malun is the fa'al for this sentence, is it? Bukan. Sebab sentence tu dah Bukan. complete dengan ulaika ashabul jannah. Okey, ya. Okay, tak Sebab faham. sentence dia ada subjek dan predikat. So, Ya. ulaika ashabul jannah dah full stop dah kat situ. Okey. Jadi maknanya tak perlu verb, tak perlu apa dah. Selesai. Cuma sambungan khalidina fiha jazaan bima kanu ya'malun tu dia another sentence, ayat lain dah. Ayat lain. Okey. Ayat lain, ya. Tapi betul lah kalau Puan Sri kata kanu tu apa ni fi'il, ya, maknanya For past this tense, sentence. betul. Dia memang past tense. Dia memang past tense, tapi bukan past tense kepada ulaika ashabul jannah tu bukan. Ashabul jannah tu dah selesai dah. Dia punya ayat Fa'al dah for complete. jazaan bima kanu lah. Oh, no, bukan. Macam mana? Dia tak ada fa'al di sini. Bukan fa'al for fiha jazaan tu. Dia bukan fa'al di sini kan. Jazaan bukan fa'al ya. Jazaan So, okey. bukan. Mana Confused. boleh Okey. mana boleh fi'il, Saya dia faham. tamyiz. Ha. Dia Ya, tak ada. dia distinguisher bukan. Betul Ya. Ustaz. Sorry. Ya, tak apa. Tapi memang betul, kanu tu memang dia verb, ya, memang past tense verb. Dia memang verb. Ya'maluna tu pun verb juga. Cuma kanu tu past tense verb, ya'maluna tu present tense verb. Itu aja beza dia. Ada Okey. tak dua kat situ? Okey, ya. Ustaz tadi Ustaz ingatkan Puan Sri nak tanya ada dua ke tidak, ya? Dua tu mana fa'il, pelaku dia. Sebenarnya ada, tapi dia hidden. Kerana macam tadi Ustaz sebut, Kak Normah tanya, Ustaz boleh detailkan tak kanu? Boleh? Ya, kana kalau huwa itulah dia punya dua dia, tapi kan tak nampak. Sebab dia in bracket, dia tersembunyi. Kalau kana huma, itulah dia punya dua dia. Kalau kanu home, pasal apa tak tulis home? Tak perlu tulis home. Understood. Tuan-tuan dah understood. Ya, understood itulah yang sikit susah. Ya'malun. Ya'maluna pun home juga. Ya'maluna home. Puan Sri, ya'maluna apa? Huwa ke? Bukan. Huma. Ya. Bukan home. Home. Ya, sama. Sebab Home tu ya'malun. dia punya dua, dia fa'il dia adalah home. Ya. More than 3 lah. Okey. Syukran Maknanya Ustaz. kanu ya'malun tu, ya, kanu ya'malun tu itu adalah ayat yang lengkap dah tu. Itu ayat lengkap dah. So maknanya tuan-tuan, ya, kat sini ada 3 ayat. Ulaika ashabul jannah satu ayat, khalidina fiha jazaan, ya, khalidina fiha satu ayat lagi, jazaan bima kanu ya'malun satu ayat. Dia ada 3 ayat tuan-tuan. Okey. Ustaz ulang balik. Memang Quran ya menganggap ataupun meletakkan daripada ulaika sampai kanu ya'malun tu ayat 14. Seolah-olah kita ingat dia satu ayat je kan. Sebenarnya dia ada 3 ayat dalam tu, Kak Masita. Ya, Puan Sri, ada 3 ayat. Ayat pertama, ulaika, perempuan kena letak dalam bracket. Ya, ulaika ashabul jannah, ayat pertama. Khalidina fiha, ayat kedua. Jazaan bima kanu ya'malun, ayat ketiga. Boleh? Terima kasih Ustaz. Faham. Ya. Faham ya, faham. Ya. Jadi yang Puan Sri kata apa verb tu, verb tu kanu ya'malun tu, dia adalah verb untuk ayat yang ketiga. Fiha jazaan. Bukan? Fiha khalidina fiha. Oh. Bima kanu ya'malun lah tu. Satu ayat ya. Jazaan bima. Jazaan bima kanu ya'malun ya. Itu ayat ketiga. Jadi kanu ya'malun tu dia adalah verb untuk ayat terakhir tu, jazaan bima kanu ya'malun tu. Dia bukan verb kepada khalidina fiha, bukan. Dia bukan verb kepada ulaika ashabul jannah, bukan. Tuan-tuan ya, kalau tuan-tuan kata kalau tuan-tuan dan puan-puan kata kat sini ada sikit susah, okey Ustaz mengakulah ada susah sikit. Pasal kita duk ingat dia satu ayat. Sebenarnya Ustaz dah banyak kali sebut.
dalam mana-mana ayat tu, kadang-kadang dia bukan satu ayat sahaja. Kadang-kadang dia ada dua ayat. Macam ayat ni, macam ayat 14 ni ada 3 ayat dalam tu. Ya. Dalam ayat 14 ada 3 ayat yang berbeza. Tapi maknanya ada kaitan. Of course lah, mestilah ada kaitan. Pasal kita cerita tentang orang yang kekal khalidina fiha tu memang cerita ashabul jannah. Ya, memang kita cerita tentang dia. Jazaan bima kanu ya'malun memang balasan kepada ashabul jannah tu. Maknanya cerita masih cerita ashabul jannah, cuma ada 3 kisah. Satu nak bagi tahu mereka itu ashabul jannah. Yang kedua cerita mereka hidup kekal di dalam syurga. Yang ketiga cerita itu adalah balasan disebabkan oleh apa yang mereka buat masa di dunia dulu. Ayat yang apa kita panggil, ya, 3 ayat berbeza tetapi merujuk kepada orang yang sama, ashabul jannah. Tuan-tuan. Susah? Kalau Susah, begitu tuan? Ustaz, Ya. kita nak baca Quran, kita boleh Ya. berhenti lah. Boleh? Ulaika ashabul jannah Boleh? khalidina fiha jazaan Jazaan bima bima kanu kanu ya'malun. ya'malun. Boleh Tak salah. kita baca itu Ustaz? Ya. Boleh? Okey, boleh. Okey. Ya. Siapa kata? Dr. Yusof Qaradawi kata macam tu. Dr. Yusof Qaradawi, ya, Ustaz dah pernah sebut, tuan-tuan mungkin tak ingat, Ustaz ulang balik. Masa Dr. Yusof Qaradawi ni dia orang Mesir. Tuan-tuan dengar, dia orang Mesir, tetapi sebab di Mesir ni dia banyak kritik kerajaan. Jadi beliau telah, ya, kena keluar lah daripada Mesir. Orang Mesir tak suka dia. Bukan orang Mesir tak suka, pemerintah lah tak suka. Jadi dia pun ditawarkan oleh Raja Qatar. Ya, Qatar duduk dekat Doha. Dia duduk kat Doha. Dia jadi profesor kat Doha. Jadi oleh kerana dia ni diterima di Doha, jadi khutbah Jumaat dia baca lah. Khutbah Jumaat dia baca, sembahyang tarawih dia jadi imam, ya. Mana gila-gila lah, ya. Jadi ketika solat Jumaat, dia baca ayat dan dia wakaf di tempat-tempat yang macam tadi. Ulaika ashabul jannah. Kemudian tak ulang. Khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Ya. Orang pun pelik, apa syekh ni? Pasal apa tak baca satu nafas? Sebenarnya dia panjang tak nafas boleh baca semua. Boleh. Dia boleh baca semua. Ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Boleh tak baca satu nafas? Boleh. Pasal apa dia baca 3? Nak purposely dia baca untuk supaya orang faham, boleh wakaf walaupun tak ada wakaf. Memang tak ada wakaf, tuan-tuan. Tapi maknanya komplit. Ya, dan orang pun tanya. Sebab di Qatar, di negara Arab, lepas pada khutbah Jumaat, dia akan buat sesi soal jawab. Pasal orang Arab tak kerja Jumaat. Macam Kelantan, macam Terengganu, ya. Macam Johor kita kata. Dia tak kerja hari Jumaat tu, cuti. That's why khutbahnya pendek. Ya, ayat Quran yang dibaca dalam solat panjang. Dan lepas pada tu ada sesi soal jawab. Orang tanya soalan. Orang pun tanya soalan. Antaranya apa? Dia kata, Syekh, pasal apa Syekh wakaf di tempat yang tak ada wakaf? Jadi Syekh kata, selama mana ayatnya complete sentence tadi, ya. Terima kasih apa Puan Sri tanya soalan yang Ustaz rasa mungkin tak ramai orang perasan. Ya, maknanya kita boleh wakaf lah di tempat yang tak ada wakaf, boleh. Dengan syarat, apa syaratnya tadi Puan Sri? Apa syaratnya? 3 makna, 3 sentence in one, 3 meaning in one sentence. Betul, maknanya as long as ayat tu complete. Complete, ya. Bila complete boleh baca, boleh tuan-tuan. Tapi macam tadilah, ya. Kita kena tahu Kalau makna kita dia. kalau kena tahu makna lah, ya. Kalau kita tak tahu makna, tak boleh lah kita main suka-suka hati, tak boleh. Ya. Macam kita contoh, ulaika ashabul jannati khalidin, tak boleh lah. Pasal tak kena makna. Mereka itu adalah orang-orang yang menghuni syurga, mereka kekal. Orang tanya kekal apa? Tak boleh lah. Tapi kalau khalidina fiha, okey. Contoh tuan-tuan nak baca, ya, Ustaz bagi contoh, ya. Ni mengajar qiraat tuan-tuan, mengajar tajwid pula, ya. Cara baca. Ya, qiraatul Quran. Ulaika ashabul jannah boleh wakaf. Ulaika ashabul jannati khalidina fiha pun boleh wakaf. Yang bagusnya ulaika ashabul jannati khalidina fiha wakaf. Jazaa'an bima kanu ya'malun. Mana ayat 14 kita pecah 2, lagi bagus. Tapi kalau nak pecah 3 boleh? Pun boleh juga. Tak salah tuan-tuan. Sebab maknanya komplit. Ya, makna komplit tu Kak Macita boleh faham tak? Makna komplit. Okey tak Kak Macita? Faham sangat Ustaz. Jadi maknanya kalau ada ustaz-ustaz jadi imam, ya, dia baca ayat tu kita dah hafal. Kita tengok imam tu dia wakaf pula dekat, ya. Macam surah apa kita bang, surah tu Muluk kan kita baca tiap-tiap malam, ya.
Ada tempat yang tak ada wakaf tapi imam yang baca tu wakaf juga. Pasal apa? Sebab maknanya komplit. Tapi dengan syarat dia mesti faham bahasa Arab lah. Kalau tak faham tak boleh. Ya, dia main agak-agak tak boleh tuan-tuan. Kalau salah berdosa. Ya, sebab ayat tergantung. Ya, ulaika mereka itu ashabul jannah, penghuni syurga yang kekal khalidina fiha. Okey, komplit ayat dia. Ya, jazaan sebagai balasan disebabkan oleh apa yang kanu ya'malun. Ya, jadi kalau orang tak sampai nafas, berhentilah pada ulaika ashabul jannati khalidina fiha. Ya, dah dia dua ayat tapi digabung jadi satu. Ulaika ashabul jannah pun dah okey sebab ulaika ashabul jannah tu pendek sangat kan. Sambunglah sikit ulaika ashabul jannati khalidina fiha satu ayat. Perlu tak ulang balik? Khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Jawapannya tak perlu ulang, tapi kalau ulang bagus. Kalau ulang bagus sebab ya macam tadilah ya kalau dalam pertandingan Quran ya kalau di tempat yang tak ada wakaf ya maka disarankan kita ulang balik. Itu kalau pertandingan ya. Ni Ustaz ajar trik pertandingan pula tuan-tuan. Sebab tu kelas kita ni macam-macam Ustaz boleh ajar pada tuan-tuan ya. Khalidina fiha. Jadi kalau kita sembahyang kita tak ulang tak ada masalah. Tapi kalau pertandingan potong markah. Ya, sebab tu kita kena ulang balik. Khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Baru kita dapat markah penuh, ya. Macam itulah cerita dia. Okey, tuan-tuan, boleh? Kak Nak okey? Kak Norma. Okey Ustaz. Okey, alhamdulillah. Okey. Ya, tuan-tuan dapat ilmu baru. Alhamdulillahi allazi faddalana ala katsirin min ibadil mu'minin. Tuan-tuan kena baca doa Nabi Yusuf. Ya, pada ayat yang ke-15 kan, surah Yusuf, surah An-Naml, surah Semut. Ya, yang baru-baru ni Haji Fuad dia share ya ceramah ustaz di apa ni surau Jumaat ya di section 7 Shah Alam. Ya, setiap Sabtu, minggu kedua dan keempat. Ya, jadi kadang-kadang Haji Fuad dia share lah ya. Ada banyak kuliah-kuliah kat sana yang tuan-tuan boleh ambil manfaat. Yang ustaz ambil ayat-ayat sengaja ustaz bezakan supaya ada pertambahan ilmu pengetahuan tuan-tuan ya. Jadi apa kita panggil ya, dia punya ayat tu ialah ayat doa bukan doa Nabi Yusuf ya, doa Nabi Daud dan Nabi Sulaiman setelah dapat ilmu pengetahuan ya. Dia pun baca segala puji bagi Allah yang telah melebihkan kami berbanding dengan kebanyakan ya manusia, maknanya hamba-hamba Allah yang beriman ya, min ibadihil mu'minin ya, alhamdulillahillazi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin ya. Kita belum pernah tadabbur lagi surah ni, tak apa, nanti kemudian insya-Allah ya. Okey, itu cerita Saya dah ya. share. Saya dah share ayat tu. Ya, tahu Ustaz. Sebab itulah Ustaz sebut sekali lagi pasal Kak Nap dah share. Ya, kalau Kak Nap tak share lagi Ustaz pun tak sebut ya. Jadi dah share tu sebab tu Ustaz sebut. Tuan-tuan boleh tengok balik dalam WhatsApp group. Okey ya. Selesai. Kalau tak ada soalan kita pergi ke ayat yang ke-15. Ada apa-apa? Tan Sri, Puan Sri, ya. Kak Masita, Kak Nap, ada apa? Okey ya. Jadi kalau okey kita pergi ayat 15. Okey. Wa wasaina ya. Ini apa ni? Wa wasaina. Ini adalah ya past tense verb ni. Wa wasaina. Na di belakang kami. Ya, kami ni siapa dia? Kami ni Allah. Ya, dan kami telah wasiatkan. Ya, asal maknanya. Tapi Ustaz terjemah kami telah perintahkan. Memanglah sebab wasiat maknanya wajib. Kami telah wajibkan, kami telah wasiatkan, kami telah perintahkan. Kami itu Allah. Jadi kami itu siapa? Allah. Ya, apa fungsi na di situ? Na itu adalah dua pelaku. Wawasai itu adalah dia punya past tense verb dia. Kami kata Allah telah mewasiatkan, telah mewajibkan, telah perintahkan kepada insan, ya, insan, kepada insan. Maknanya bukan kepada malaikat lah. Ya, khusus kepada manusia. Kerana apa? Ya, kerana malaikat dia tak ada mak bapak. Kalau jin syaitan ya termasuk jin termasuklah ya jin yang beriman. Tengok al-insan dibaca dengan fathah kerana apa fungsi dia? Objek Ustaz. Dia sebagai objek ya. Biwalidayhi ada lagi ya. Kak Nak nanti tanya. Pasal apa pi bukan makna dengan? Macam di atas ya. Sebab tak mesti dengan. Ya, kadang-kadang boleh makna apa ni dengan sebab ya. Bima di atas tadi kan terhadap atau dengan sebab, di bawah ni terhadap juga ya.
Jadi wawasaina kami yakni Allah telah mewasiatkan, telah mewajibkan kepada insan, golongan makhluk yang bernama al-insan ni biwalidayhi, ya, terhadap, ya, ataupun kepada walidayhi, kedua ibu bapanya. Nya tu al-insan tadilah, ya, kepada walidayhi. Kalau walid bapa, walidayhi kedua ibu bapa. Ya, walidayhi bukan makna dua bapa. Walidayhi maknanya kedua ibu bapa, ya, bapa dan mak. Ya. Apa kita kena buat kepada kedua-duanya? Ihsan. Kita kena buat ihsan. Apa makna ihsan? Ihsan maknanya yang terbaik. Ya, bukan berbuat baik je, buat yang terbaik. Ya, buat yang terbaik. Maknanya kita bagi yang terbaik untuk mak ayah kita. Kalau dia masih hidup, mak ayah kita, ataupun mak mertua, bapa mertua, ataupun, ya, orang-orang yang baik dengan mak ayah kita. Ya, siapa yang buat baik pada mak ayah kita. Tuan-tuan boleh dengar balik kuliah yang Haji Fuad share tu. Ustaz dia cerita juga, ya, antara perkara yang dilakukan oleh Abdullah bin Umar ketika dia bertemu dengan seorang budak lelaki Badui yang dulu bapa budak tu kawan baik kepada Sayyidina Umar. Ya, jadi oleh kerana dua-dua bapa dah meninggal, ya, Abdullah bin Umar buat baik kepada orang yang dulu jadi kawan baik pada bapa dia. Ya. Kerana salah satu daripada perkara yang paling baik yang kita boleh buat, ya, adalah menyambung silaturahim dengan orang yang dulu bapa kita berkawan. Dulu mak mertua, bapa mertua kita berkawan, contoh dia, ya. Kalau mereka dah meninggal, ya, anak-anak dia pula sambung silaturahim dengan anak-anak dia pula, ya. Jadi ini memang perintah dia. Jadi dah tentulah perintah ni bukan pada malaikat, sebab malaikat tak berkahwin, malaikat tak ada mak bapak, ya. Ini kepada golongan manusia terutamanya, ya. Bila disebut manusia, jin yang Islam pun termasuk juga, ya, sebab jin pun ada mak bapak. Jadi mereka kena buat apa? Mereka kena buat perkara baik kepada kedua ibu bapa dia. Boleh, ya? Okey. Jadi apa kita panggil, ya, ihsana tu. Ihsana ni belum belajar lagi. Ya, dia punya kita panggil, dia punya fungsi dia, function dia. Ya, sebenarnya ihsana tu memang nampak macam objek. Ya, boleh tak kata objek? Sebenarnya memang nampak macam objek. Pasal dia fathah kan? Ya. Kalau al-insan dia objek, pasal apa dia fathah saja? Sebab ada alif lam depan. Ya, Haji Asy'ari sebut awal tadi kan. Sama ada alif lam di depan ataupun tanwin di belakang. Ihsana dia tak boleh ada alif lam. Ya, pasal dia sebenarnya adalah dipanggil maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak ni maknanya bila kita buat sesuatu dengan keadaan yang paling baik. Ya, ihsan tu pun dah baik dah, ya. Ihsanan, ya, dalam keadaan yang paling baik. Maknanya apa Allah kata? Kami telah perintahkan, wasiatkan kepada insan, semua manusia ni, supaya, ya, terhadap kedua ibu bapanya, ya, mereka buat yang terbaik. Ya, mereka buat yang terbaik. Ya, bila mereka beramal, amal dengan yang terbaik. Ya, yang terbaik itu macam mana? Yang semampu kita lah. Ya, kita beli yang terbaik lah. Ya, apa yang terbaik contoh? Ya, kita kata apa sajalah, makanan contoh. Ya, ataupun rumah contoh, ya. Kita kata dulu memanglah, ya, macam kita lah kan, ya, bila masa beli rumah dulu biasanya orang beli double story kan, tapi bila dah sampai usia satu tahap tak boleh naik atas dah, ya, kaki dah sakit, ya. Jadi kita pun kata, contohlah, ya, kita pun ada duit contoh, ya. Kita apa kita panggil, ya, kita belikan rumah lain pula kat mak ayah kita sebab kita tahu, ya, senang, ya, ada banyak tandas yang senang dia nak pergi masuk, ya, ataupun kita ejahkan tandas tu. Ya, peringkat awal dulu masa muda, ya, tandas dia mungkin tandas cangkung. Ya, tapi bila dah lutut sakit tak boleh duduk cangkung dah. Ya, kita ejah lah. Ya, pecahkan tandas tu, buat baru contoh. Ya, buat yang tandas duduk pula. Ya, ikut kesesuaian pada mak ayah kita, keselesaan dia tuan-tuan. Ya, maknanya kalau kita bawa dia pergi berjalan ke pergi umrah lah contoh tuan-tuan, ya, kita pun ada kemampuan, ya, bagi dia business class lah tuan-tuan. Ya, boleh baring, boleh bersandar, boleh selesa. Ya, kalau dia duduk ekonomi mungkin sempit sikit kan. Ya, kalau macam itulah. Ya, kalau kita ada kemampuan, ya, buatlah. Especially kalau umrah dia pakai charter flight kan. Kalau charter flight murah lah. Business class tu mungkin kadang tambah 1,000 lebih sikit je tuan-tuan. Itu boleh sangat lah. Okey sangat, ya. Kalau tidak mahal sikit lah. Jadi kalau kita ada kemampuan, buatlah. Paling kurang bagi dia duduk dekat depan tu. Ya, bagi yang ada, apa kita panggil, yang ada ruang kaki yang lebih panjang tu. Ya, bayarlah, tambahlah sikit.
Kita buat yang terbaik, tuan-tuan. Ya, layan dia yang terbaik yang boleh lah. Ya, itu dipanggil ihsana. Jadi ihsan tu perkataan barunya dalam bahasa Arab dipanggil maf'ul mutlak. Ya, dalam bahasa Inggeris Ustaz tak tahu nak terjemah apa. Ya, belum ada lagi. Ya, tapi ihsana tu bukan sekadar objek, dia lebih pada objek lagi. Ya, kita panggil maf'ul mutlak, dia panggil. Maf'ul mutlak tu maknanya the best that you can do. Ya, dan kami telah wasiatkan kepada manusia, golongan manusia secara umum semuanya, supaya ya mereka ini terhadap kedua ibu bapanya dia kena buat yang terbaik. Ya, dia layan yang terbaik ihsanah. Ya, kerana apa? Jadi ayat tu komplit tak? Komplit. Wa wasainal insana biwalidayhi ihsana. Komplit. Boleh wakaf. Kemudian masuk cerita baru. Apa dia? Hamalathu ummuhu. Ya, hamalathu. Ya, kerana hamalathu. Kerana ummuhu. Ya, cuba tengok. Pasal apa ummuhu tu jadi dua? Pasal apa dia jadi dua? Sebab apa Kak Norma? Hamalat ummuhu tu jadi dua pasal apa dia bukan subjek? Oh, dia ada domah, bukan subjek. Sebab dia verb dulu. Didahului oleh Sebab verb. verb dulu. Sebab itulah dia dua. Ya, dia jadi pelaku. Kalau ummuhu, ya, hamalathu, ya, itu jadi subjek. Sebab dia di awal ayat kan. Maknanya dia bukan mesti awal ayat. Dia datang sebelum. Kalau, ya, noun dia tu, pelaku tu, dia datang sebelum pada verb, dia jadi subjek. Kalau dia datang selepas verb, dia jadi fa'il ataupun pelaku. Dia mesti domah. Subjek ataupun apa ni dua-duanya mesti domah. Ya, hamalathu. Pasal apa hamalat? Pasal perempuan, mak dia. Kalau lelaki hamala, kalau perempuan hamalathu, ya. Jadi ibunya telah mengandungkan dia. Ya, dia hamil, mak dia hamil. Ya, bawa dia dalam perut dia, ya. Hamalathu. Kalau hamalathu, hu tu jadi apa Haji Syari? Hamalathu. Hu tu apa? Fungsi dia. Hamalathu. Apa tu? Dia second noun. Second noun mesti first to noun. Tak, dia Hamalat dia verb. verb. Hamalathu. Apa dia? Terjemahkan. Dia telah mengandungkannya. Nya. Objek, Ustaz. Objek. Ya. Ya, sebab dia Okey. baris depan. Okey, tak apa. Ajar cari. Ya. Hamalathu tu, sebab hamalat tu verb. Jadi macam mana dia nak jadi first noun? Ya, hu tu second noun. Tak boleh. Yang boleh jadi first noun, second noun yang mana? Sebelah dia tu. Sebelah dia. Ummuhu tu. Ummu first noun, hu second noun. Ya. Tersilap tadi, Ustaz. Ya, tak apa. Ya, paling kurang kita tahu kesilapan kita kat mana. Okeylah. Hamalathu. Ummuhu hamalat. Tak, hu tu tak boleh jadi dua ke Ustaz? Mana boleh jadi dua? Dia after verb. Betul. Ya. Tapi dia bukan dia buat. Dia kena. Bukan dia mengandungkan mak dia. Mak dia mengandungkan dia. Sebab dia verb. Mak dia mengandungkan dia. Macam mana dia nak jadi pelaku pula? Hamalathu. Ummuhu hamalathu, Ustaz, boleh balikkan? Boleh terbalikkan. Tapi kalau terbalikkan, dia ummu tu jadi subjek lah. Dia jadi subjek. Jadi pasal apa dia jadi dua? Pasal dia datang selepas verb. Itu aja. Kalau dia sebelum verb, dia subjek. Kalau selepas verb, dia dua. Tuan-tuan kena ingat tu aja. Ya. Tak boleh dia datang selepas verb, tiba-tiba dia jadi subjek. Tak boleh. Memang tak boleh, tuan-tuan. Tak boleh. Haram hukum ni, tuan-tuan. Ya. Haram tu mana haram bahasa lah. Bukan haram dosa tak? Okey, ya. Jadi hamalathu, ya, maknanya ibunya, ummuhu. Pasal tu kita terjemahkan ibunya, ya. Pasal takkan verb tak ada pelaku. Jadi ibu pada manusia tadi telah menghamilkan dia, telah mengandungkan dia kurhan, ya, dalam keadaan ya, susah payah kurhan tu. Dah boleh agak lah kurhan tu apa? Ya, kurhan tu apa, tuan-tuan?
Ya. Tamyiz boleh ke Ustaz? Tamyiz. Tamyiz dan tamyiz. Sebenarnya Jadi tamyiz. Tamyiz tu pembeza. Tuan-tuan kena faham. Distinguisher tu to distinguish, to differentiate. Kalau dia punya fungsi to differentiate, baru dia jadi differentiator atau distinguisher. Tapi di sini dia bukan distinguish, tak. Dia distinguish between what? Tak ada. Hal keadaan Ustaz. Hal. Adverb. Ya. Boleh hal keadaan boleh. Tetapi sekali lagi dia yang terbagus, yang terbaiknya dia jadi apa? Dia jadi maf'ul mutlak macam ihsana juga. Macam ihsana juga, ya. Tapi kalau tuan-tuan letak sebagai hal, Ustaz terima. Okey. Buat masa ni kita terima dulu, tak ada hal. Ya, jadi Quran. Ya, kita boleh terjemahkan, ya, dalam keadaan susah payah. Ya. Okey, selesai. Wa wasainal insan biwalidahi ihsana, satu ayat komplit. Hamalathu ummuhu kurha, satu ayat lain. Ustaz dia dah tanya sikit Ustaz. Jadi yang verbnya hamalat. Jadi duanya ummuhu. Umi. Ummu dia. Ummu. Okey, terima kasih Ustaz. Sebab kalau ummi tu my mother, kalau ummuhu his mother. Ya. Sebab ummuhu mana his mother. His mother, ya. His tu siapa dia? Al-insan tadi lah. The human being, the person. Ya. Kalau ummi my mother, I dekat belakang tu kan ya tu, okey. Jadi Quran, ya, habis ayat tu. Hamalat hu ummu Quran, satu ayat dah komplit. Ya, ada dua dah komplit. Wa wasainal insan biwalidahi ihsana, first sentence. Hamalat hu ummuhu Quran, second sentence. Kita pergi sentence yang ketiga pula. Wa wada'athu kurha. Ya, ayat yang ketiga pula. Ya, ibunya telah wada'a. Waw dan wada'a. Wada'a makna letak. Asal makna wada'a makna letak. Tapi di sini bukan letak. Di sini makna melahirkan. Dia melahirkan, ya. Sebab apa? Sebab dah tentulah bila dia melahirkan tu, dia melahirkan dengan keadaan yang paling baik lah, ya. Dalam keadaan paling baik, ya. Siapa nak, apa kita panggil, takkan dia melompat-lompat lahirkan anak, ya. Mesti dia proper duduk atas katil, ada bidan ke, ada doktor yang menyambutnya. Maknanya seolah-olah budak tu diletakkan, ya. Macam tu. Sebab tu dia tulis wa doa. Allah guna perkataan wa doa. Wa doa mana lahir. Ya, wa wada'athu, dan ibunya telah melahirkannya Quran juga dalam keadaan yang susah payah. Ya, sebab itulah kena buat baik pada kedua ibu bapa ni, especially mak kita kan. Kerana apa? Ya, kerana dahlah dia mengandung tu susah payah. Ya, masa lahirkan pun susah payah, ada yang meninggal masa lahirkan anak. Ya, macam kita kata mak Nabi Yusuf kan. Ya, Ruhail, ya. Dia masa lahirkan Bunyamin, dia jatuh sakit dan akhirnya bawa dia meninggal, mak Nabi Yusuf. Ya, isteri kedua kepada Nabi Yaakob lah. Ya, sebab tu Nabi Yusuf dan adiknya Bunyamin dibesarkan oleh ibu tiri. Ibu tiri mereka adalah, ya, kakak kepada Ruhail tu. Itu balik pada cerita apa kita panggil ensiklopedia kisah para nabi dan rasul. Cerita yang sama, tuan-tuan. Okey, ya, selesai. Wa wada'athu. Pasal apa wada'at? Pasal perempuan. Ya, mak dia. Jadi mak dia wada'at. Ya, tadi hamalat. Ya, hamalat hu. Hamalat, ya, itu past tense, hu tu jadi objek. Wada'athu, wa wada'athu sama. Wada'at past tense, hu adalah objek juga. Ya. Pasal apa tak nampak pakai fathah? Pakai fathah macam mana? Ya. Dia tu pronoun. Pronoun dia dalam bentuk abnormal. Bila dia abnormal, mana boleh baca 3 cara? 2 cara pun tak boleh. Kat sini boleh baca who dengan he. Wa wada'at he. Tak boleh. Wa wada'at who yang sesuai. Ya. Quran dalam keadaan penuh susah payah. Yang lebih bagusnya, ya, melahirkan tu, dia maf'ul mutlak dia panggil. Tapi tuan-tuan tak belajar lagi, tak apa. Kita terima sebagai hal dulu. Kemudian dah komplit dah. 3 ayat dah komplit. Ya. Masuk ayat keempat pula. Wahamluhu, dan tempoh mengandungnya, tempoh hamil dia. Ya, hamluhu. Hamlu jadi apa? Apa fungsi hamlu, Haji Syarif? Hamlu jadi apa? Fungsi. Hamlu. Hamlu dia macam First noun. dia Jangan kacau. jadi objek subjek. Dua jadi hamluhu. Kalau subjek ataupun ada dua, dia kena ada verb. Tak ada verb.
Hamluhu. Reasonable. Hamluhu. Hamluhu. Ustaz. Cik Lun. Dia boleh jadi subjek, boleh ya. Tetapi apa tu Subjek. hamluhu? Hamluhu. First noun, the compound noun. Haji Syahri. Hamluhu noun ya. So kalau ham tu noun dia first noun dengan second noun. Compound noun lah. Ya, betul. Itulah dia. Ya, itu jawapan dia. Itu fungsi dia. Saya Memanglah ingat dia verb boleh jadi tadi. subjek. Dia boleh jadi subjek. Saya Boleh jadi ingat subjek. verb. Oh, dia bukan verb. Okay. Dia bukan verb. Ya, hamalah. Hamalat tadi yang verb. Hamluhu dia noun. Ya, dia noun tu. Mana boleh dia verb? Tak boleh verb. Verb hamalat sebab perempuan. Wahamluhu dan tempoh mengandungnya. Tempoh mengandungnya. Mengandungnya. Ya. Mengandungnya tu mana mengandung budak tadi tu. Insan tadi tu. Wa fisaluhu dan tempoh menceraikan susu. Fisal. Fisal tu maknanya kita fisalkan dia. Kita pisahkan dia. Orang Melayu panggil pisah. Arab panggil fisal. Fisal tu makna pisahkan. Pisahkan daripada menyusu. Ya. Salasuna syahran. Ni pun Ustaz dah bagi kuliah dia ni. Ya, tuan-tuan boleh cari kuliah. Ya. Kuliah di mana? Kita di itulah samalah. Di surau Jumaat ya. Apa ni? Mawaddah di Seksyen 7. Ya, Seksyen 7 Shah Alam ya. Tu memang dia ada Facebook live tuan-tuan ya. Dia Sabtu minggu pertama, minggu kedua dan minggu keempat. Ya, tu memang kalau ustaz ada di Malaysia insya-Allah tak ke mana-mana, memang akan ada lah. Dan dia buat apa ni apa? Dia buat Facebook live ya. So boleh masuk website dia mungkin boleh banyak ada kuliah yang boleh dapat. Dulu Kak Nak pun ada pernah tengok live ke pagi? Tak pernah Ustaz. Tak pernah ya. Tapi pernah share sebenarnya kan? Pernah share. Ya, itu saya dapat dari FB. Oh, daripada FB ya. Okeylah sebab kalau kita dah pernah masuk sesuatu FB tu biasanya dia akan notify kita kalau ada ya Facebook live baru kan. Biasanya macam tu lah ya. Okey tak apa ya. Wahamluhu wa fisaluhu dan tempoh hamilnya dan tempoh bercerai susunya. Salasun syahran. Salasun 30 syahran bulan. Ya. Syahran tu jadi apa? Syahran tak boleh subjek, dia tak boleh dua sebab syahran. Ya. Adakah dia okey ya? A syahran tu objek. B syahran tu distinguisher. C syahran tu adverb. Ya. D syahran tu apa ni maf'ul mutlak ataupun kita sebut tadi yang baru kita belajar. Yang mana satu? Syahran. Distinguisher. Distinguisher. Ya, distinguisher. Distinguisher. 30. 30 apa? Nampak tak? 30 apa? Ya. People keep questioning. Ya. Orang akan tanya. Keep asking. Bila 30? 30 apa? Kita pun kata 30 bulan. Bulan tu jadi apa? Jadi distinguisher. Dia menjelaskan. Dia bagi tahu. Ya. Mana bukan 30 tahun. Bukan 30 abad. Bukan 30 hari. Ya. Macam mana kita nak distinguishkan dia? Distinguishkan dengan meletakkan syahran tu. Dia rupanya, 30 bulan. Okey. Ingatkan 30 tahun. Tak. Takkanlah mengandung dengan cerai susu 30 tahun. Ya, 30 bulan. Ya. Kerana apa 30 bulan? Sebab mengandung minimum berapa bulan? Mengandung minimum berapa bulan? Perempuan? 9. Mengandung minimum 6 bulan. 6 bulan. Dan cerai susu? 2 tahun. 30 bulan. Maksimum 24. Mana 30? Ya. 24. Salah tu dah campur 6 baru 30. Ya, 30 tu bukan cerai susu je. 30 tu cerai susu setelah menyusu 24 bulan campur dengan 6 bulan barulah 30. Maknanya Quran dah bagi tahu dah, ya. Ustaz pun dah pernah cerita ni. Ya, cerita bagaimana pada zaman Sayyidina Osman ada seorang perempuan Badui yang suami dia report kepada Sayyidina Osman, isteri dia ada buat hubungan sulit dengan lelaki lain. Pasal ya, baru kahwin 6 bulan ya dan dia mengandung 6 bulan ya dan bersalin. Jadi suami dia kata mungkin isteri dia dah ada hubungan dengan lelaki lain sebelum bersama dengan suami dia ni. Jadi dijatuhkan hukuman sebat, dijatuhkan hukuman rejam pasal dah berkahwin kan. Dijatuhkan hukuman rejam sampai mati ya. Pada masa tu Sayyidina Ali tak ada di Madinah. Jadi bila Sayyidina Ali dapat tahu berita tu, segera dia datang jumpa Sayyidina Osman. Bersegera dia.
tergesa-gesa dia. Dia kata ayat ni jangan lupa ayat 15 ni, ya, suratul Ahqaf. Ya, Allah dah kata dah mengandung minimum 6 bulan. Ya, Osman kata aku dah jatuhkan hukuman. Ya, Osman kata panggil, pergi pegawai pergi cari balik perempuan tadi, ya, batalkan hukuman tu. Jadi bila mereka cari, jumpalah perempuan tadi, ya, rupanya perempuan tadi telah dijatuhkan hukuman. Ya, mana perempuan tu dah mati dah. Dah mati dah, ya. Sayyidina Osman telah buat kesilapan kat situ. Ya, kerana bila dia konsak pada penasihat-penasihat, ya, tak ada yang perasan sebab benda ni jarang berlaku. Ya, mungkin tak pernah berlaku lagi. Ya, tapi boleh tak berlaku, boleh berlaku. Jadi kesilapan tu kerana macam tadilah bukan Sayyidina Osman buat keputusan seorang-seorang, dia diberi nasihat oleh pakar-pakar rujuk dia, para sahabat juga. Para sahabat tak perasan. Ya, Ali yang datang sebab Ali tak ada masa tu. Barulah perasan bahawasanya Quran dah bagi tahu dah mengandung 6 bulan minimum, ya, cerai susu maksimum 24. 24 campur 6 jadi 30 bulan. Sebab tu kalau orang perempuan tu mengandung 9 bulan, maka ya dia boleh cerai susu pada 21 bulan. Pasal 21 campur 9 berapa? 30. Maknanya matematik yang Allah bagi tu dah cantik dah tuan-tuan. Ya, jadi sebab itulah, ya. Jadi kalau ustaz-ustaz kita dia hafal Quran saja, ya, bahasa Arab pun tak belajar betul-betul, matematik, sains pun tak belajar, macam mana dia nak huraikan ayat-ayat macam ni? Tak boleh tuan-tuan. Tak boleh, ya. Sebab tu sekolah agama kita sama ada bawah kementerian, ya, ataupun bawah JAIS ke Jawi dan sebagainya, semua ada subjek matematik, matematik tambahan, ya, biologi, ya, chemistry, fizik, semua kena belajar. Di samping hafal Quran, di samping belajar bahasa Arab tinggi, Quran Sunnah, semua kena belajar tuan-tuan. Ya, barulah kalau dia jadi profesor universiti ke, dia jadi mufti ke, dia jadi qadi ke, jadi ustaz penceramah ke, maknanya dia ada ilmu alat yang lengkap untuk dia mengajar, untuk dia buat fatwa yang betul. Kita tengok, ya, Sayyidina Osman pun boleh tersilap. Tuan-tuan boleh tengok dalam tafsir Ibnu Katsir ayat ni ada. Ya, nak buat macam mana? Ya, jadi Osman telah buat kesilapan. Jadi bila orang tanya pada Ali, Ali kata mudah-mudahan Allah maafkan dia. Sebab ada ayat yang datang selepas ayat ni, sambung cerita ni tuan-tuan. Ya, betapa Allah Subhanahu Wa Taala, ya, telah ada satu apa kita panggil satu exit plan untuk Saidina Osman. Ya, dan itulah yang dijawab oleh Saidina Ali untuk meredakan tuduhan orang terhadap Osman. Mereka kata Osman berdosa besar, Osman apa semua sebagainya. Ali telah mempertahankan Osman, ya. Sebab Osman ni adalah 10 di jamin syurga. Dah tentulah Allah jaga dia, ya. Kesilapan boleh berlaku, ya, tetapi ya Allah Subhanahu Wa Taala Maha Pengampun, ya, maha apa itu, maha segala-galanya. Cuma macam kes tadi tu sebahagian para ulama kata, ya, pihak kerajaan kena membayar apa? Kena membayar ganti rugi, ya, kepada orang yang telah meninggal tadi, ya, sebab dah tersalah bunuh. Macam kita kan, ya, kita penjarakan orang. Orang tu tak salah. Kita penjarakan orang tu 10 tahun, 20 tahun, ya. Berpisah daripada anak, isteri dia semua sebagainya. Pihak kerajaan patutnya bila find out benda tu salah, dia kena bayar ganti rugi balik. Berapa tahun dia loss tu tadi tuan-tuan, ya. Jadi pihak berwajib dia kena buat calculation. Dia bukan main-main tuan-tuan. Ya, dia bukan main kita kata oh sorry kita tak silap. So macam tu. Mana boleh tuan-tuan. Image dia dah tercalar. Ya, orang tu orang baik kan. Kita tuduh dia rasuah lah apa semua sebagainya contoh dia. Dia tak buat jahat pun, ya. Tapi dia dituduh. Dia jadi mangsa keadaan. So kena bersihkan nama dia. Ya, sebab tu kita bila dengar sesuatu tuduhan kita jangan terus terima. Kita tunggu dulu tuan-tuan. Ya, buat penyiasatan dulu. Baru kita boleh buat kenyataan rasmi. Itu pun bukan kita yang buat. Ya, mesti pihak berwajib. Okey, ya. Ustaz dah selesai kat situ. Ya, wahamlu hafizalu. Habiskan ayat ni. Panjang lagi ayat ni, ya. Jadi kita sambung sikit. Salah sunah syahran. Syahran adalah tamyiz ataupun distinguisher ataupun differentiator. Hatta sehinggalah iza apabila. Iza conditional. Hatta dia noun, ya. Hatta ni ada yang kata dia noun, ada yang kata dia adalah partikel. Dua-dua pendapat ada. Ya, dua-dua boleh, ya. Iza apabila, ya, dia partikel juga, conditional. Iza sesuatu yang pasti berlaku. Iza zulzilatil ardu zilzala. Bila bumi digoncang, kiamat. Adakah dia akan berlaku? Dia akan berlaku. Sebab tu iza. Ya. Kalau tak akan berlaku, lau. Kalau 50-50, in. Ya, tengok 3 conditional particle. Balara dah tengok 3 huruf. Ya, dia adalah fi'lun madin. Dia adalah past tense verb. Balara. Apa makna balara? Sampai. Telah sampai, ya. Jadi apabila
budak tadi tu ataupun insan tadi bila dah sampai asyuddahu, mana dia sampai umur dewasa dia, ya asyuddahu, ya umur atau peringkat dewasa, maknanya tubuh dia dah jadi kuat dan akalnya telah sihat, kita kata sempurna, ya umur umur apa kita kata umur dewasa lah. Ya, dewasa ni mana bukan remaja lagi, ya jadi mungkin 21 ke atas lah, ya. Kemudian wabalagha arba'ina sanah, dan kemudian sampai umurnya 40 tahun, ya. Sanah jadi apa sanah? Apa fungsi sanah? Sanatan. Tamyiz, Ya. Sekali lagi dia adalah distinguisher. Tadi salasuna syahran, sekarang arba'ina sanatan. Ya, jadi dia punya apa kita panggil, ya, dia punya kedudukan dia. Ya, kedudukan dia sebagai apa? Ya, sebagai tamyiz ataupun sebagai distinguisher. Ya, arba'ina sanah, ya, sebagai tamyiz. Cuma, ya, apakah apa ni salasun kita kata, ya, arba'in, ya, salasun. Tu apa? Salasun tu nombor lah, betul lah 30. Arba'in, okey. Soalan Ustaz, mengapa salasun waw nun? Mengapa arba'in ya nun? Pasal apa tak kata arba'un? Compound noun, Ustaz. Compound noun kepada apa? Kepada arba'u, arba'in, apa tadi? Balagha, Balagha, past tense verb. arba'in. Oh, silap, Ustaz. Sebab ada. Arba'in sanatan, ya. Arba'in tu arba'in noun. sanatan. Arba'in tu noun, sanatan pun noun. Boleh tak kita panggil dia compound noun? Boleh ke? Balik pada ciri-ciri second noun. Apa second Tak noun boleh, boleh? Ustaz. Tak boleh. Sebab sanatin boleh, sanatan tak boleh. Sebab second noun dia mesti kasrah. Ya, arba'in dan sanah, ya. Jadi apa kita panggil, ya? Macam salasun asyharan pun tak boleh. Ya, tak boleh, ya. Jadi dia punya sekarang ni kita tanya apakah kedudukan salasun tu? Salasun. Ada salasun. Kalau ada salah arba'in. Salasun. Ni payah sikit lah, ya. Salasun tak boleh, Ustaz. Siapa nak try? Ya. Kak Nomah, Kak Abidah, ya, Kak Nap. Try. Kak Macita. Sikit lagi sebelum kita tamat. Dia susah sikit lah, ya. Mungkin kita tak nampak. Salasun tak ada, Ustaz. Salasun tak ada apa? Tak ada dekat ayat arba'in ada. Arba'in bawah, salasun atas. Oh, tu yang saya tak nampak, saya cari tadi, Ustaz. Salasun tak nampak? Waham luhu wa fisaluhu tu. Waham luhu wa fisaluhu salasuna syahran. Oh, ayat lain. Ayat yang sama, tapi atas dia. Oh, okey, Ustaz bagi tahu lah, ya. Salasun, atas. Okay. Ya, macam mana? Wa fisaluhu salasun. Salasun syahran. Syahran dah tahu dah, dia distinguisher, ya. Wahamluhu, sebenarnya wahamluhu tu adalah subjek. Dia memang compound noun tapi dia adalah subjek. Subjek untuk ayat wahamluhu tu. Wahamluhu dan waktu mengandungnya wa fisaluhu. Fisaluhu jadi apa? Fisaluhu jadi apa, Kanap? Fisaluhu. Fisaluhu compound noun. Memang dia first noun. Dia jadi apa? Follower, tu. Follower. Jadi follower. Ya. Jadi kalau hamluhu subjek, ya, dan dia adalah first noun, wa fisaluhu pun first noun, ya, dia apa? Dia follower. Salasun tu jadi apa? Salasun jadi predicate. Pasal dah ada subjek, mesti ada predicate. Mungkin tuan-tuan tak perasan, ya. Memang ramai orang tak nampak benda tu. Pasal macam tadilah, ya. Dia pasal ada fisaluhu. Kalau waham luhu salasun mungkin orang nampak. Tapi sebab ada wa fisaluhu tu macam tertutup sikit. Wahamluhu. Hamluhu itu adalah compound noun, betul. Tapi hamluhu fungsi dia. Dia adalah first noun, betul. Tapi fungsi dia sebagai apa? Fungsi dia sebagai subjek. Sebab dia adalah permulaan ayat baru ni. Ya, selepas waw ni ayat baru. Dia memang semua ni ayat 15. Tetapi kan kita pecah-pecahkan. Ya, daripada tadi kan. Cuba ingat balik.
Wa wasainal insana biwalidayhi ihsana. Satu ayat. Ya, hamalathu ummuhu. Ya, ini verbal sentence. Pasal dia mula dengan verb. Ya. Tetapi wa wada'athu sama verbal sentence juga. Wa hamluhu ini nominal sentence pasal dia mula dengan noun. Bila suatu ayat tu mula dengan noun tu apa dia? Noun tu adalah subjek. Ya, sebab tu baca hamlu. Pasal dia subjek, subjek mana boleh baca hamla, hamli, tak boleh, hamlu. Ya. Bila hamlu tu subjek dan dia first noun second noun, ya who, wa fisaluhu follower. Ya. Kemudian salasun, pasal apa baca salasun? Pasal apa tak baca salasin? Pasal dia predikat. Predikat kena baca dengan waw nun. Ya. Kalau dia objek, boleh baca dengan ya nun. Salasin boleh. Tapi dia predikat. Sebab tu salasun. Syahran kita dah sebut dah tadi. Dia distinguisher. Ya, hatta tak ada bola sehingga. Ya, dia boleh dianggap sebagai apa kita panggil preposition, ya, particle preposition. Iza apabila sama, ya, balagha telah sampai asyuddahu. Sampai asyuddahu. Asyuddahu tu samalah. Ya, dia jadi objek asyuddah. Ya, sampai asyuddah kan. Bila noun tu datang selepas verb, dia jadi apa? Ya, dah boleh agak lah. Sama ada dia jadi dua kalau dia asyuddu, tapi kalau asyuddah dia jadi objek balik. Jadi objek balik tuan-tuan. Ya. Wa balagha dan telah sampai arba'in. Tadi salasun. Pasal apa arba'in pula? Pasal salasun dia jadi predikat. Arba'in macam mana nak jadi predikat? Tak boleh. Tak boleh tuan-tuan. Ya. Dia jadi apa tuan-tuan? Ya. Okey, Ustaz bagi tahu. Dia jadi objek. Ya, dia jadi objek. Pasal apa jadi objek? Ya, pasal dia sebut tentang jangka masa tu. Ya, sehinggalah apabila telah sampai umur dewasa dan telah sampai, ya, sampai apa? Sampai 40 tahun. 40 tahun. Jadi 40 tu menjadi objek. Ya, macam mana kita tahu dia objek? Pasal dia arba'in. Kalau dia arba'un, dia jadi dua. Arba'un, ya. Kalau dia datang sebelum balagha, dia boleh jadi subjek. Tapi sekarang tak boleh subjek. Ya, dia mesti jadi apa? Jadi dua. Tapi dua tak boleh. Pasal dua mesti arba'un. Jadi arba'in, dia boleh jadi adverb boleh. Tapi ya, tak sesuai adverb. Jadi dia adalah apa ni, objek tuan-tuan. Susah sikit kat sini, susah sikit. Ya, nanti Ustaz cari balik apa kita panggil, ya, yang i'rab Quran tu 30 juzuk, ya. Mungkin dalam bahasa Indonesia lah Ustaz rasa, ya. Mungkin kita boleh beli apa banyak-banyak melalui Shopee ke apa kan. Ustaz tak tahu di Malaysia ada ke tak buku tu. Mungkin tak ada, Ustaz tak pernah tengok. Ya, ini pun ada orang bagi maklumat ke Ustaz. Ya, nanti Ustaz tengok balik. Ustaz boleh share, ya. Mungkin kita boleh beli online ke apa, ya. Kalau boleh beli loose lagi bagus. Ya, kita beli yang mula-mula, kita beli yang Al-Baqarah dulu. Cukup lah. Beli satu dulu. Dah pandai Al-Baqarah tu, baru kita ambil yang lain-lain. Jangan beli, tuan-tuan trik beli buku ni, walaupun buku tu banyak jilid, kata 4 atau 5 jilid, kena tanya. Boleh tak saya beli jilid pertama aja? Cukup lah. Jilid pertama tu kalau khatam pun dah, ya, dah apa kita panggil, ya, dah bagus dah. Lepas tu baru kita pergi 2, 3, 4, 5, ya. Masalah kita ni sebab kita beli satu set, ya, kita tak baca. Kita tak sempat nak cover. Kalau boleh beli, ya, jilid pertama saja, tu alhamdulillah. Nanti Ustaz akan cek balik. Tuan-tuan dan puan-puan, kita kena berhenti di sini malam ni. Ya, mudah-mudahan ada manfaat. Apa Ajah Masyitah ada apa-apa nak cakap? Ya Ustaz. So Ustaz ada ke minggu 2 weeks time ada? Ustaz kata nak pergi Terengganu? Kelas malam insya-Allah lah online. Ustaz buat daripada sana lah. Okey. So okey lah, insya-Allah saya pun baru sampai hari tu, boleh lah. Boleh insya-Allah. Ya, minggu depan kita cuti sebab Rabu first week memang tak ada kelas. Yang lain tu insya-Allah kita on lah. Okey, ya. Kak Masyitah bila ni nak berlepas? 4 hari bulan. 4 bulan. Okey, selamat pergi, selamat balik, ya. Enjoy your holiday. Holiday ke? Ya lah Ustaz. Dia lebih pada apa kita panggil? Ni apa, hiking ke apa kan? Hiking kan? Tak lah Ustaz. Saya pergi dengan istifadah dengan Jeremy pergi pergi Afghanistan. Okey, sorry. Ya. Pasport dah keluar tadi. Ya, betul. Ya. Tak apa, nanti kalau bagus nanti Ustaz boleh buat second trip lah untuk grup lain pula. Okey. Boleh Ustaz pergilah. Ya, insya-Allah. Okey. Ya, Okey, thank you Assalamualaikum Ustaz. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, Ajah Masyitah dan Satu Wanita Islam Berhati ni. Ya, sama. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Terima Banyak kasih belajar Ustaz. ni. Terima kasih semua. Terima kasih Washita. Sama. Terima kasih Ustaz.